Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Bintang Peneroka SK Seksyen 6 Shah Alam Kumpulan 1. Nama saya Fiana Tashabiq Muhammad Zaki selaku ketua kumpulan. Bersama saya ialah rakan sekumpulan saya Nur Umi Umairah yang akan menerangkan tentang konsep pameran dan Syakira Kaisara yang akan menerangkan tentang bahan pameran dan aktiviti pameran. Hari ini kami ingin membentangkan sebuah buku yang bertajuk Ensiklopedia Luas Angkasa Lepas. Buku ini merupakan buku ilmiah jenis ensiklopedia berkembangkan angkasa lepas. Buku ini menerangkan tentang planet-planet, sistem suria, angkasawan dan pendaratan angkasa. Antara kandungan utama buku ini adalah planet-planet, sistem suria, matahari, bulan dan bintang. Kami memberi fokus kepada nama dan ciri-ciri planet, perbezaan planet serta fungsi setiap planet. Melalui pembacaan buku ini, kami mempelajari bahawa setiap planet mempunyai ciri-ciri dan keunikan masing-masing. Sebagai contoh, ada planet yang panas, ada planet yang sejuk dan ada juga planet yang mempunyai cincin. Selain itu, buku ini turut menerangkan tentang kepentingan matahari terhadap sistem suria dan kehidupan bumi. Tanpa matahari, kehidupan di bumi tidak dapat wujud. Daripada buku ini, kumpulan kami berjaya menghasilkan beberapa poster yang menarik dan bahan pameran yang kreatif. Di samping itu, buku ini sangat sesuai untuk kanak-kanak yang ingin mempelajari sains dan sistem suria dengan lebih mendalam. Buku ensiklopedia menarikkan cipta ini. Buku ensiklopedia Ruang Angkasa Lepas ini ialah bahagian daripada siri ensiklopedia. Antara siri yang lain ialah ensiklopedia Dunia Reka Cipta dan ensiklopedia Alam Haiwan. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai untuk kanak-kanak yang ingin mempelajari sistem suria dan membantu kami untuk memahami ciptaan Tuhan dengan lebih mendalam. Seterusnya, rakan sekumpulan saya, Nur Umi Umairah akan menerangkan tentang poster pameran. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Umi Umairah dan pameran yang berbeda ialah poster pameran yang pameran yang kami hasilkan berdasarkan Ensiklopedia Ruang Angkasa Lepas. Poster dan pameran tujuan dengan baik untuk menjadi matahari, bulan dan serta hubungannya antara satu sama lain. Poster yang memiliki tujuan dan Apa yang kau share? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syakira Kaisara Iman Hidayat. Ini merupakan bahan pameran yang kami hasilkan berdasarkan yang ruang angkasa lepas. Bahan pameran ini menunjukkan sistem suria yang terdiri daripada matahari dan planet-planet yang mengelilinginya mengikuti sungai yang tertentu. Bahan yang tengah bahan pameran ini ialah matahari, iaitu cahaya utama dan mata utama kepada sistem suria dan kehidupan di bumi. Di sekeliling matahari pula terdapat 8 planet utama yang terdiri daripada Tarik, Bulan, Bumi, Marikh, Sari, Tuhan, Bulan dan Neptun. Setiap planet mempunyai
diklasifasikan sebagai planet utama. Pada tahun 2006, Kesatuan Astronomi Antarabangsa telah mengklasifikasikan itu sebagai planet kecil. Kerana dia tidak semua syarat sebagai planet. Jadi tahun ini, Kesatuan Angkasa perlu memenuhi semua tiga syarat untuk dipanggil planet. Syarat pertama ialah mesti memiliki matahari. Syarat kedua ialah mesti mempunyai bentuk hampir bulat. Manakala sekali telah membersihkan laluannya daripada objek lain di orbit. Itu gagal memenuhi syarat ketiga kerana laluannya masih dipenuhi objek-objek lain di kawasan itu pula. Maka untuk ini diklasifikasikan sebagai planet kecil. Oleh itu, sistem suria kita hari ini dapat planet utama. Kesimpulannya, bahan pameran ini membantu pengunjung memahami tentang planet, beberapa planet menyukai matahari serta perbezaan antara setiap planet dengan lebih jelas dan mudah difahami. Ini merupakan bahan aktiviti pembelajaran yang kami hasilkan berdasarkan ensiklopedia ruang angkasa lepas. Antara bahan aktiviti pembelajaran yang kami ialah tulis diagram roket yang diperbuat daripada kepingan bentuk geometri berwarna-warni yang perlu disusun untuk memberi bidang angkasa yang lengkap. Para pengunjung dikehendaki meletakkan tiga jenis diagram roket dengan betul, dan pengunjung akan diberikan tiga skala kesesakan dan pastikan model pameran akan dihasilkan. Sekiranya pengunjung dapat menjawab tiga soalan, pengunjung akan mendapatkan pameran sekali. Instagram ini pengunjung akan mendapat tahu tentang fakta-fakta angkasa lepas dan juga konsep-konsep yang angkasa lepas serta membantu kami untuk mengasah fikiran, kreatif dan penyelesaian masalah. Kesimpulannya, poster ini mudah dipahami dengan objek utama di angkasa dan gambar fakta menunjukkan. Sekian yang
Wan Renata Jaya Binti Abdul Aziz. Saya Wan Renata Jaya Binti Abdul Aziz dan ini usulan saya yang bernama Sejarah Chile. Kami daripada Kaum Kebangsaan Sosial Malaysia Arab kumpulan 2. Pada hari ini, kami telah membuat buku daripada Siri Jambatan Ilmu. Siri Jambatan Ilmu telah 4 buah buku dan kami telah memilih buku yang bertajuk Bagaimana Bermulanya Komunikasi. Buku ini ditulis oleh Syadimah Muhammad dan Daliana Damian. Buku ini dicetak pada tahun 2017 daripada Golden Goose Distributors. Kami memilih buku ini kerana terdapat pelajaran yang dapat mengajar perbezaan. Seterusnya, saya salah teknisi akan menerangkan pemahaman dan usaha dan tulisan. Pameran ini menerangkan perkembangan awal manusia berkomunikasi berdasarkan penemuan sejarah. Pada awal, hanyalah lukisan basah dan tulisan tertibik buah. Lukisan ini menggambarkan kehidupan manusia dari zaman klasik awal. Di dunia Gua Besar dan kawasan gua yang lain terdapat banyak lukisan berbentuk harian juga ditemui. Lukisan tersebut dihasilkan menggunakan daun yang dibuat daripada darah haiwan, jus tumbuhan dan bahan pewarna. Selain lukisan, ukiran pada batu juga merupakan salah satu cara manusia berkomunikasi pada masa dahulu. Seterusnya, penemuan pictograf di kawasan Sumeria dan Mesopotamia sekitar 4,000 tahun sebelum Masehi menunjukkan penemuan menunjukkan perkembangan awal sistem tulisan. Kesimpulannya, gambar ini membuktikan bahawa manusia pada zaman dahulu telah menemui pelbagai cara untuk berkomunikasi, bermula daripada lukisan, ukiran, isyarat, sehinggalah tulisan. Seterusnya, saya Amira Sofia dari Imam Yusuf akan menerangkan pasal peredaran alat komunikasi dahulu. Poster ini memaparkan kisah peredaran alat komunikasi manusia pada zaman dahulu. Perjalanan komunikasi bermula apabila tamadun Mesir yang berkembang pesat telah berjaya mencipta kertas daripada papyrus. Kemudian, setelah beberapa tahun kemudian, helaian-helaian kertas diambil dan berjaya disatukan, akhirnya menjadi sebuah buku. Apabila kertas dicipta, maka bermulalah era penulisan buku dan manuskrip. Perkataan manuskrip buku berasal dari bahasa Latin yang bermaksud buku yang ditulis dengan tangan. Pada tahun 1455, Gutenberg akhirnya berjaya mengembangkan mesin cetak yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi dalam bingkai yang terbuat dari kayu dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Setelah manusia berjaya membina tamadunnya sendiri, maka ilmu-ilmu baru telah diperolehi lalu membolehkan mereka mencari kaedah baru dalam komunikasi. Seterusnya, menurut sejarah orang-orang Parsi dahulu, telah mula membina menara tinggi yang dijadikan sebagai
sebagai pos seruan. Semua ini, keseluruhan ini adalah alat komunikasi yang disusun dan yang ikut pada zaman tradisional hingga sekarang zaman yang tersusun sampai pada hari ini. Sekian saya akan menerangkan tentang peredaran alat komunikasi kini. Tahukah anda bahawa Alexander Graham Bell adalah orang pertama yang berjaya membuat telefon pada tahun 1876? Pada 10 Julai 1962, Bell System telah bekerjasama dengan NASA untuk menghantar satelit telekomunikasi pertama ke angkasa lepas. Selain daripada telefon, radio juga memainkan peranan penting dalam komunikasi moden. Apabila Edwin Armstrong mencipta radio berfrekuensi FM pada tahun 1932, bilangan radio di Amerika Syarikat meningkat sehingga 800,000 pada tahun 1947. Ini adalah antara model klasik radio yang kini terdapat di museum. Pencipta berbangsa Scotland, John Lodgeberg telah menunjukkan cara pemancaran imej bayang-bayang bergerak di London pada tahun 1925. Pada tahun 1992, talian 2G boleh diimplementasikan pada telefon mudah alih di mana salah satunya adalah Nokia 1011. Pada 1 November 1996, Telekom Malaysia Berhad telah menggunakan perkhidmatan T-Net sebagai penyediaan perkhidmatan internet ISP kedua Malaysia setelah mendapat lesen daripada pihak kerajaan. Seterusnya, di sudi bahan kamera kami telah menyediakan bahan maujud seperti komputer lama, telefon bimbit lama dan juga walkie-talkie. Kami juga telah menyediakan bis kita untuk para pengunjung dan para juri menjawab soalan berdasarkan nombor yang dapat. Kami juga telah menyediakan hadiah untuk para pengunjung dan para juri yang berjaya menjawab soalan berdasarkan nombor dengan betul. Alhamdulillah, kita mestinya menghadapi orang dahulu yang bekerja keras untuk membina alat komunikasi sehingga hari ini.